Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ini dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita merahmat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama lagi dalam sesi kuliah kita. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis yang ke-40 daripada kitab Sahih Bukhari. Hadis ini masih lagi membicarakan dalam bab iman, ya. Kita masih lagi membicarakan dalam bab iman. An Abdillah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, memaki orang Islam itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Kita ni kena jadi orang mukmin yang baik, ya, yang baik. Di antara baiknya orang Islam itu apabila orang lain terpelihara daripada lidahnya dan tangannya. Kalau mulut kita ni celupa sangat, maki orang sana sini, ataupun mencarut, atau macam-macam lagi lah, tak boleh tengok orang, memang keluarlah bahasa-bahasa yang tak baik lah, ya. Maka Nabi kata kalau sesama Islam ni kita keluar kata-kata yang sebegitu rupa, maki hamun ni dia fasik. Kadang-kadang orang buat alasan memang orang negeri dia ni kasar, kata dia kan. Cakap, main lepas, umpamanya. Tapi ada orang Islam ni tak macam tu lah. Ya, ada orang Islam ni tutur katanya dijaga. Jangan sampai orang sakit hati. Ya. Sebab itu ada hadis yang menjelaskan, lebih kurang maksud dia, kalau kita melakukan satu kesalahan, kemudian kita mengelak daripada berlakunya pergaduhan, maka Allah membinakan satu istana di pinggir syurga. Kalau kita berada di pihak yang betul dan kita mengelakkan juga pergaduhan, maka Allah bina istana di tengah syurga. Kan? Jadi maknanya kata-kata dan sebagainya ni janganlah kita main maki hamun dan sebagainya lah. Ya. Ini orang silap sikit kat jalan raya je, keluarlah maki hamunnya. Ya. Apa-apalah, macam-macam perkara lah, ya. Jadi jangan duk nak maki hamun orang lah. Ya, itu satu. Jadi kena lebih banyak sabar. Apatah lagi bunuh orang. Tapi insya-Allah lah kita ni semua dalam bab bunuh-bunuh ni
tak bunuh orang lah, insyaAllah kan. Kan ada juga geram kat orang saya nak bunuh. Tak ada lah kan, insyaAllah ya. Jadi kalau bunuh orang Islam, kafir. Ya. Tapi kalau kerajaan dia jatuhkan hukuman bunuh kepada penjenayah-penjenayah, itu kes lain. Ya, kerana atas perintah Allah Ta'ala ada jenayah-jenayah tertentu yang Allah Ta'ala suruh bunuh, itu lain. Ya. Okey. Jadi daripada eloknya adab seorang itu, ya, maka hendaklah kita jaga pertuturan kita dan jangan kita menyebabkan permusuhan, apatah lagi sampai kita bunuh orang, kerana membunuh orang Islam itu hukumnya kafir. Ya. Okey, kita terus kepada hadis yang ke-41. An Ubadah bin Samit anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulanun wa rufi'at wa asa an yakuna khairan lakumul tamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Diceritakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak mengkhabarkan tentang terjadinya malam Qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan dua orang laki-laki Muslim yang sedang bergaduh lah, bercakap, ya, berbantah-bantah. Ya. Maka Nabi bersabda, saya keluar hendak menghabarkan tentang terjadinya malam Qadar. Kebetulan saya melihat dua orang sedang berbantah, maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan itu berguna untuk anda sekalian. Carilah malam Qadar itu di malam ke-7, ke-9 dan ke-5. Apa maksudnya? Jadi maknanya carilah malam 25, 27, 29. Ya. Daripada malam Qadar. Satu perkara yang saya kira kita kena faham dengan jelas. Bila Nabi kata dia dilupakan tentang malam Qadar itu, jangan sampai ada yang mengatakan tantah Nabi ada lupa macam-macam lagi. Ya? Jangan sampai ada kata begitu. Kerana lupa Nabi itu adalah satu yang telah ditakdirkan. Jangan sampai kita kata, oh Nabi pun lemah juga ingatan dia ya. Malam Qadar pun dia boleh lupa malam sepenya macam mana ke. Dia jangan begitu. Kerana memang ada perkara-perkara tertentu yang Allah takdirkan kepada Nabi itu sesuatu yang macam silap. Macam ya, macam silap. Contohnya Nabi lupa bilangan rakaat dalam sembahyang. Ya. Jadi bila Nabi lupa bilangan rakaat dalam sembahyang, sampai Nabi dah bagi salam, ya, sahabat tanya kan, ya Rasulullah, adakah sembahyang asar ni dipendekkan ke kan? Tak cukup 4 rakaat. Nabi pun sambung balik sembahyang. Kerana Allah mentakdirkan Nabi lupa itu untuk menurunkan satu hukum supaya manusia tahu apabila lupa kena buat begini. Nabi pernah dalam musafir bangun lewat subuh. Ya, dah habis waktu subuh. Nabi pun bersihkan diri, wuduk, sembahyang subuh. Jangan pula itu jadi dalil Nabi pun pernah lewat subuh, ini kan pula kita hari-hari lewat pun tak apa. Jangan. Ya. Dan juga perkara-perkara lain lah. Sebab tu kat sini satu perkara yang kita kena ingat,
Bila kata Nabi kata dia tengok orang bergaduh, dia selesaikan orang bergaduh dan sebagainya, kemudian dia lupa, maka kita terima itu. Dan Nabi kata mudah-mudahan lupa itu memberi kebaikan kepada kita. Mungkin kalau Nabi ingat lah kan, tahun ni kita dah tahu malam Qadar ni tahu berapa bulan, maunya kita ni malam lain tu tak tarawih dah kan. Dah tahu sepirnya. Tahun 2023 malam 27. Sudah lah kan. Malam 27 je lah agaknya. Contohnya lah kan ya. Jadi beribadah memang kerana Lailatul Qadar aja agaknya. Jadi kita tahu bahawa malam Qadar itu malam yang istimewa lah. Ya. Malam yang istimewa. Jadi dia berlaku tiap-tiap tahun. Dalam bulan Ramadan biasanya 10 malam yang terakhir. Dan dalam hadis ini Nabi kata carilah malam ke 25, 27 ataupun 29. Ya. Dan satu lagi, janganlah kita suka sangat duk berbantah-bantah ni. Ya. Bila ada perselisihan, bincanglah. Bincang, dapatkan maklumat, dengar penjelasan orang. Ya, ni kadang-kadang kita ni tak nak dengar. Ya. Bila kita dengar, ya, kita faham, lepas tu tak terima pandangan tu cerita lain. Ya. Ini kadang tak nak dengar. Ada orang berebut, bukan berebut lah, dia tak tahu kan, dia tak tahu. Mak dia meninggal, pusaka dia agih-agih ikut yang dia faham. Dia faham, dia jumpa seorang ustaz. Ustaz, mak saya meninggal, nak agih pusaka macam mana? Ustaznya jawab ringkas je, bagilah yang hidup, katanya. Jadi dia pun pegang, bagi yang hidup. Betul jugalah bagi yang hidup. Jadi dia bagi kepada adik-beradik dia yang perempuan saja. Kerana adik-beradik lakinya semua dah mati dulu sebelum maknya mati. Sedangkan ikut hukum, anak saudara dia daripada adik-beradik laki yang dah mati itu semua dapat. Kerana dia semua perempuan. Tapi bila anak saudara minta ni, tak dengar. Dia kata ustaz dah cakap, bagi yang hidup. Bagi yang hidup. 5-6 tahun lah. Bagi yang hidup. Baru ni entah macam mana dalam ketenangan dia tu, orang cerita. Tiba-tiba semalam, dia telefon saya. Saya balik daripada Melaka, tiba-tiba dia telefon, ustaz nak tanya sikit lah. Saya ni ada masalah pusaka. Kenapa? Saya tanya dengan konsultan lah, dengan adalah orang ni. Dia kata bagi yang hidup. Saya pun bagilah pada adik-beradik saya yang hidup ni, 6 orang ni, kata dia. Lepas tu bila anak saudara saya minta, lepas tu saya dengar dia dapat pula, kata dia. Kan? Dah kena cerita pula kat telefon panjang lebar. Ni. Oh, yang bagi selama ni salah lah. Salah. Tanah tu tak besar mana pun, Ustaz. Tanah tak besar mana pun. Kan? Saya kata kalau besar bilik air pun kena bagi kan. Sekaki pun kena bagi juga. Nak menjawab 7 petala bumi tu dekat akhirat payah. Okay, nanti Ustaz datang rumah saya ya, cerita detail ni, baru nak bagi balik ikut yang betul lah. Alhamdulillah lah bila nak dengar juga. Kan? Ini jangan kita bila orang cakap tu belum apa-apa tak nak dengar dah. Ya? Nah, jadi kalau kita nak dengar tu, banyak je kadang-kadang yang kita boleh selesai dengan mudah pun. Ya? Tapi bila tak nak dengar, ni akhirnya tindakan-tindakan kita pun tindakan yang tak betul. Ya? Jadi jangan suka berbalah satu. Hadis ni pula menjelaskan tentang adanya malam Qadar. Kita tahu kelebihan malam Qadar dan kita doa. Tadi imam kita pun doa semoga kita sampai ke bulan Ramadan pada tahun ini. Ya. Okay, kita terus kepada hadis yang ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas
Fa'atahu rajulun faqala mal iman. Qala al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Qala mal islam. Qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas shalah wa tu'addiyaz zakah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasuma ramadan. Qala mal ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala mata as-sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha iza waladatil amatu rabbaha wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Summa tala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Summa adbara faqala rudduhu falam yarau syai'an faqala hadza Jibril jaa yu'allimun nasi dinahum. Dikhabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan jemaahnya. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki bertanya, apakah artinya iman? Jawab Rasulullah, iman ialah percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, dan kepada berbangkit sesudah mati. Jadi kat sini Nabi tidak sebut semua rukun iman itu dalam hadis ini. Di antara rukun iman itu adalah pertama, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita dah bahas dulu dalam hadis-hadis, dalam mustika hadis, tapi tak ingatlah berapa tahun yang dulu, ya. Tarikhnya tak ingat, tapi hadis-hadis sudah bahas kita bagaimana kita tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat dan sebagainya, ya. Beriman kepada malaikatnya, ya, kepada rasulnya, dan kepada hari kebangkitan, ya. Kemudian tanya orang itu pula, apakah artinya Islam? Jawab Nabi SAW, Islam iaitu menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, mendirikan salat, membayar zakat, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ni tak disebut haji. Mungkin waktu itu belum difardukan haji, ya. Jangan pula bila baca hadis ni, oh haji tak fardu rupanya, kata dia, ya. Dalam hadis yang lain rukun Islam tu 5 tu ada, ya. Cuma kat sini bila ditanya apa dia Islam, Nabi jawab sampai puasa Ramadan. Mungkin sewaktu Nabi melafazkan pertanyaan Jibril ini, menjawab pertanyaan Jibril, mungkin waktu itu belum difardukan haji, ya. Dia bertanya lagi, apakah artinya ihsan? Jawab Nabi, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Biarpun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ihsan ni suatu perasaan dalam diri bahawa kita sentiasa diawasi Allah. Apatah lagi dalam ibadat-ibadat khusus yang kita buat. Sebab itu ihsan itu anta'budallah, kamu beribadah seolah-olah nampak Allah. Itu dalam hadis yang lain kata, bila kita sembahyang sebenarnya kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Ya. Jadi tak perlu dengan suara yang kuat, kecuali imam yang disunatkan membaca jahar lah, kan. Ya. Jadi berbisik dengan Allah Ta'ala. Itu ihsan. Ya. Jangan pula lepas ni orang kata aku nampak Tuhan, dilukisnya pula Tuhan macam mana, kan.
Sebab itu anta'budallah ka'annaka. Ka'annaka bukan kita nampak, tapi seolah-olah ya, engkau melihat dia. Jadi bila seolah-olah melihat dia, macam kita lah buat apa? Buat apa-apa depan sultan, macam mana kita punya tata cara, adab dan sebagainya, umpamanya kan. Jadi bila beribadah seolah-olah nampak Allah Ta'ala ni dengan penuh kehusyukan itulah. Ya, kesungguhan, membaiki bacaan, baiki apa, pakai pakaian yang bagus, umpamanya kan. Huzu zinatakum inda kulli masjid kan. Allah suruh pakai yang cantik-cantik bila kita pergi masjid kan. Jadi maknanya bila kita beribadah tu macam nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu usahakan supaya kita fahamlah apa yang kita baca dalam sembahyang. Ya, setiap kali sembahyang kita doa, ya, doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tapi perangainya tu tak ikut apa yang diminta tu. Allah tunjuk dah jalannya, tapi tadi tu kan dalam hadis tadi mulutnya masih lagi mencarut, cakapnya kasar, umpamanya kan, ya. Jadi kalau kita faham permintaan-permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang itu, pasti akan menjadikan ibadah kita lebih seronok, ya, dengan Allah Taala. Kemudian orang itu bertanya lagi, bila hari kiamat? Jawab Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang menanya. Tetapi akan kuterangkan tanda-tandanya. Nabi kata yang pertama, apabila budak perempuan melahirkan majikannya. Apa maksud budak perempuan melahirkan majikannya? Budak perempuan boleh jadi kalau makna budak ni selalu hamba lah, tapi waladatil amatu rabbaha, ya. Ini lebih selalu orang definisikan bila orang jadikan mak tu macam orang gaji lah, lebih kurang begitu. Selalu dia definisikan begitu. Itu tanda kiamat. Tapi ada juga yang jadi semak-mak ni macam nak jadi orang gaji. Kalau saya boleh istilahkan begitulah. Kan? Oh, cucu ni janganlah kau hantar kat tempat lain, biarlah mak yang jaga. Kan? Jadi masuk definisi ni kan? Allah a'lam. Kalau dia redha tu mungkin tak masuk definisi ni kan. Tapi berapa ramai orang yang perangainya macam tu. Ya, itu satu daripada tanda Nabi kata nak kiamat, ya. Apabila gembala unta telah bermegah-megah dengan gedung yang indah mewah. Dan kiamat itu salah satu dari 5 rahsia yang hanya Allah mengetahuinya. Maknanya kalau kita tengok sekarang ni orang duk berlumba buat bangunan tinggi ni, kan? Itu antara satu tanda kiamat juga. Kita pun lumba juga kan. Bila kita buat bangunan tinggi, kita tak rasa nak kiamat. Bila kat Mekah bangunan tinggi, rasa nak kiamat. Saya rasa sama je kat mana kan. Apabila orang-orang miskin tapi dah bermegah dengan bangunan-bangunan yang mencakar langit. Kemudian Nabi membaca ayat yang maksudnya hanya Allah yang mengetahui hari kiamat dan turunnya hujan dan yang mengetahui bayi apa yang dalam rahim ibu. Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui orang, kerja apa yang akan dilakukan besok. Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui orang, di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Pintar. Bila Nabi sebut begini, kita juga kena faham, Nabi juga banyak tidak tahu rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Dan dia tahu perkara gaib yang Allah Ta'ala bagi tahu.
Benda yang akan berlaku besok ni dia perkara gaib. Kita tak tahu. Besok kita mati ke, sihat ke. Kita merancang lah besok nak kerja, nak pergi sana, nak pergi sini, nak buat itu, nak buat ini. Tapi kita tak tahu kok besok demam ke, besok sakit ke, besok sihat ke, kita pun tak tahu. Itu masih lagi dalam rahsia Allah. Tapi setengah orang yang saya tak tahu kalau boleh diistilahkan fanatik Nabi, boleh ke istilah macam tu? Sampai duk rasa Nabi tahu segala-gala. Kan? Nabi tahu ada kiamat, Nabi tahu. Kan? Tapi tarikhnya pun Nabi tak tahu. Kan? Bila tanya, bila kiamat? Yang tanya tu Jibril sebenarnya ni. Yang datang jumpa Nabi ni, nyamar jadi orang ni Jibril. Sebab tu Jibril kata, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang tanya. Jibril lagi tahu. Dia tahu bahawa yang ditanya ni tak tahu. Kan? Jibril tahu bahawa Muhammad tu tidak tahu bila berlakunya kiamat. Tapi dia tanya supaya Nabi bagi tahu dia tak tahu bila kiamat itu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kan? Tapi oleh kerana diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang tanda-tandanya, maka Nabi sebut tanda-tandanya. Ya? Sebab itu Nabi sebut hujan ni pun Allah tahu. Walaupun kita kata ramalan cuaca pun tahu. Kita nak kata ramalan cuaca pun tahu, ini kan pula dia kata gitulah kan. Berapa banyak salah ramalan cuaca tu. Dok kata hujan tiba-tiba panas, dok kata panas tiba-tiba hujan kan. Ya? Kita ni tengoklah angin apa semua, kita pun mengagak. Biasanya macam ni hujan. Tapi belum tentu. Kan? Ya? Ribut ke salji ke tak tahu. Ya? Bayi dalam rahim ibu tu. Oh, kita boleh kata sekarang tahu dah Ustaz, boleh scan. Ya? Scan juga tuan. Berapa banyak yang salah bila scan tu. Sehingga ada orang tak percaya anak yang dilahirkan tu anak dia sebab waktu scan jantinanya lain, keluar lain. Nasib baik waktu dia bersalin tu suaminya ada kat sebelah. Kan? Suaminya lah kata tak, memang keluar tu lah anaknya. Dan katalah dah dikata anak perempuan. Dia yalah, kita sekarang ni pula dengar ada kes-kes nurse duk tukar bayi apa semua kan. Oh lagilah tak percaya yang tu anak dia. Bersalah waktu scan. Sebab tu bila scan pun yalah jangan percaya sangat lah kan. Okey. Kemudian Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui orang, kerja apa yang akan dilakukan besok dan sebagainya lah ya. Kita ni mati kat mana semua kita tak tahu kan. Walaupun mungkin dah tempah kubur kan. Kita orang Islam ni tak tempah kubur lah kan. Ada orang dah tempah kubur dah. Kan dah beli kuburnya berapa. Dulu ada orang cerita dengan saya, dia kena buat kubur lim gotong. Kuburnya je, waktu buat kubur je dia datang tengok dengan helikopternya mana kubur aku. Matinya belum tahu kat mana kan. Kuburnya dia dah tempah dulu kan. Kita ni tak tahu juga kat mana kan. Duduk kat Bukit Kapar tak pernah keluar, satu hari keluar mati kan. Tak tahu. Kubur je lah kat sana. Tak payahlah balik. Mana kita mati tu ke bumi je lah kan. Tapi kadang-kadang tak tahulah perjanjian-perjanjian apa kadang-kadang yang menyebabkan jenazah tu balik apa semua kan. Tonton wasiat je lah. Kalau pergi mana mati ke bumi situ je lah. Senang. Okey. Setelah itu, setelah Nabi jawab apa semua tu, orang itu pun pergi. Maka Nabi bersabda, panggillah dia kembali.
Tetapi mereka tak nampak orang tu lagi. Bila dia keluar, Nabi kata, panggil balik. Kan? Orang cari tak jumpa. Nabi bersabda, itulah Jibril. Dia mengajarkan agama kepada umat manusia. Banyak pengajaran kita dapat ambil daripada bagaimana kaedah Jibril datang dan nak mengajar kita ni. Ya, dengan kaedah bertanya. Sebab itu Sayyidina Ali tak silap saya, dia mengatakan as-su'al miftahul ilmi. Soalan ni dia kunci ilmu. Sebenarnya bila nak tahu ni kena tanya. Tapi banyak orang bila suruh tanya, dia tak tanyalah. Tak tanya tu sebab bukan tak nak tahulah, mungkin dia dah tahu banyak kan. Boleh jadi. Tetapi kalau ada orang suka tanya, tuan-tuan jangan rasa bodoh betul dia ni. Asyik tanya je. Semua tak tahu. Jangan cakap begitu. Kemungkinan dia orang yang sangat pandai dan dia tahu kawan-kawan dia tak tahu dan dia tanya supaya guru itu mengajar apa yang dia pernah dengar. Pagi Sabtu baru ni saya dekat Hotel Hilton Melaka. Sembayang dekat ballroom dia, ada seorang datuk profesor lah bagi tazkirah. Dalam tazkirah dia bahas masyarakat madani, macam-macam lah. Satu daripadanya, masyarakat madani yang nak diperkenalkan tu konsep ihsan. Jadi dia kata, dia bukan tak tahu konsep ihsan tu. Tapi dia kata lepas ni ustaz ceritalah konsep ihsan tu 7 minit. Pada. Jadi sebenarnya dia bukan tak tahu, tapi dia nak biar ustaz yang cerita. Kan? Jadi orang lain pun, kenapa sampai suruh orang ni yang cerita? Kan? Jadi orang pun mendengar konsep ihsan tu. Jadi macam tu sebenarnya, bila orang suka tanya ni, kita pun dapat ilmu banyak daripada soalan itu. Baru ni ada satu surau lah, dia bagi mesej kat saya, Ustaz, jawatan kuasa baru tempat saya ni macam-macam pasal kuliah ni, dia kata. Kalau ada kuliah yang dia tak faham, dia kata kuliah ni tak ada faedah, kata dia. Kuliah ni tak ada faedah. Lepas tu dia sendirilah cakap kat saya, dia pula ngomel kat saya. Walhal AJK tu bila orang mengajar dia sembang. Jadi nak marah pula kat AJK baru tu lah kan. Jadi tuan-tuan, memang kadang-kadang orang mengajar ni, ada benda yang kita sebut sebentar lalu sebab kita rasa benda tu simple, semua orang tahu. Tapi ini orang tak tahu, mungkin orang tak tahu. Ada yang kita hurai panjang, kita rasa orang tak tahu, kita nak bagi tahu. Tapi rupanya orang tahu, kita pun tak tahu, kan? Jadi kalau orang mengajar, kita rasa tak faham dan kita nak faham, tanyalah. Kan? Tanya. Ya? Tetapi jangan bertanya untuk menguji. Ya, jangan bertanya untuk menguji. Kita tanya supaya untuk kita tahu. Ya. Dan yakinlah walaupun kita tak faham, kuliah ni ada manfaatnya. Paling sikit kita didoakan keampunan oleh malaikat. Itu paling common lah. Tak faham pun kita datang majlis ilmu, didoakan keampunan oleh malaikat. Kita dah masuk waktu isyak dan kita dah habis bahas hadis tadi. InsyaAllah bulan depan kita masuk hadis yang ke-42 ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ditambah dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.